berapa lama. Nak tanya sama ada air tu perlu ditukar ke atau Okey, sebaik-baiknya untuk sistem ni ada orang kata boleh guna balik, ya. Dia macam ni tuan-tuan, baja dan air ada tindak balas tak? Apa tindak balas dia? Satu, pengurangan nutrien. Ada pokok dia dah ambil, betul. So nutrien akan kurang, tu satu. Kalau kita top up pun, yang kedua berkenaan dengan potensial hidrogen. Tindak balas baja dengan air, dia akan merubah-rubahkan kita punya potensial hidrogen. Potensial hidrogen ni apa fungsi dia, tuan-tuan? pH. pH pun memainkan peranan membantu penyerapan baja. Ini penting. Kita kadang-kadang tanam, kita tak ni tau. Tak ada indikator ni, petunjuk ni. Kalau kita tanam durian, orang pertama nak tanam durian ni orang tengok apa? Tanah. Orang tengok tanah, nilai apa, tuan-tuan? Jenis tanah, pH tanah, betul. Kenapa orang kena check pH tanah? Betul. Apa fungsi acidic dengan alkaline? Ya, nampak. Tuan-tuan nampak ya? Manusia, pH kita tak neutral dalam perut. Sakit? Tuan-tuan larat ke makan? Tuan-tuan letaklah makanan. Sama kat pokok. Dia berasid sebagai contoh. Tuan-tuan bagi baja, dia mampu ke ambil baja tu? Manusia, tuan-tuan letaklah nasi berani. Lepas ni tengah hari ni, siapa sakit perut? Ada tak sakit perut? tak ada sakit perut tu? Tak ada. Berani, bayar ni tak ada semua. Tuan-tuan letak, tuan-tuan tengah rasa tengah tak selesa perut. Biasa perut tak selesa dia jadi apa? Sama ada berasid ataupun terlebih akali. Ya. Cuma manusia ni, tuan-tuan, kita ada kalau kita dah sakit perut nak tumbuh dekat meja tu. Kita pergi Membuang. pokok, kalau benda tu berasid, tuan-tuan tak ada indikator, tak ada petunjuk. Tuan-tuan tak tahu pun pH air tu berapa. Tiba-tiba pokok jadi kuning. Pokok ni, tuan-tuan, dia terus tunjuk simptom. Simptom dia apa? Kalau dia tak dapat nitrogen, sebagai contoh, unsur-unsur besar, pokok boleh jadi kuning. Pokok boleh jadi layu. Pokok boleh jadi kerinting. Ya? Itu simptom dia. Kita ni pula kita tengok, pokok kerinting serangga. Ada setengah usahawan-usahawan, pokok kerinting serangga. Kerinting ni kadang-kadang boleh jadi disebabkan oleh serangga, boleh jadi disebabkan oleh kekurangan unsur nutrien. Ya? Itu bila kita nak mendiagnose ni, tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan dah tanam buat komersial, tuan-tuan ni boleh dapat CJ, certificate doktor pokok. Betul, tuan-tuan? Sebab bila nak menceburi bidang ni, kita kena tahu juga benda-benda macam tu. Serba sedikit. Tanam cili kerinting, tak maaf. Tanam cili kerinting, buang. Tanam cili kerinting, buang. Ni besok punya kos ni. Kan? Padahal kalau tuan-tuan ambil masa dalam masa 10 minit, tuan-tuan nilai pH, potensial hidrogen tanah dia tu. Sebab apa? Baja dengan air bertindak balas, dia akan menurunkan pH tanah kita. pH tanah dah turun, contohlah dia berasid. Unsur besar tak boleh dipegang oleh pokok. Akar, terutama akar. Pokok, tuan-tuan tanam cili ke, tuan-tuan tanam sayur ke, kalau pH kita berasid, dia tak boleh nak pegang. Nitrogen, kalium, fosforus, tak ada nitrogen, kuning. Tak ada kalium, pokok terbantut. Tak ada fosforus, pokok terbantut. Tak ada apa? Kalium, tu kadang-kadang bunga cili gugur. Pokok jadi jarak antara daun jadi pendek. Tu. Ya? Boleh? Ini advance sikit. Boleh, tuan-tuan? Boleh. Boleh ke tak boleh? Ya. Boleh. Tadi air tu turun. Bila air turun, dia ada apa? Bubble, betul? So daripada bubble tu Mengangkat oksigen. dia akan mengangkat. Boleh? Kalau kita buat komersial, itu antara satu spesifikasi yang kita kena sediakan. Maksudnya untuk peningkatan oksigen. Oksigen untuk apa, tuan-tuan? Kita oksigen untuk bernafas. Pokok perlukan oksigen untuk untuk pengudaraan bahagian akar tanaman. Ini penting, tuan-tuan. Macam mana kita nak tingkatkan oksigen selain pada penggunaan pam angin tadi, ataupun biasa orang guna acetone kan. Pam acetone tu. Kaedah lain, pusingan air. Bila air ni jatuh dalam air, dia ada bubble kan. Bubble tu akan mengandungi oksigen. Yang kedua, tangki kita ni jangan terdedah dengan cahaya
matahari. Sebab apa? Bila suhu tinggi dalam air, kandungan oksigen akan hilang. Ya. So benda ni kena simpan dekat tempat yang redup ataupun cari bekas yang gelap. Ya, gelap saja tapi terdedah kat panas. Sebagai contoh, kalau usahawan fertigasi, dia guna spesifikasi tangki poli. Betul? Warna hitam. Letak kat tengah panas. Berapa suhu air kalau kata tengah-tengah hari ni? Lebih 40. 40 confirm dah. Ya, oksigen, percentage oksigen ataupun dissolve oksigen dalam air drop, akan hilang. Bila oksigen dalam air tak ada, masuk ke dalam sistem penanaman kita, aqua kena air panas. Tuan-tuan bayangkan aqua kena air panas. Ada air panas, tak boleh sedia air panas tengok. Sama macam manusia lah kalau Ya kena air betul. panas. Ada relate tuan-tuan, benda tu relate. Tuan-tuan curah air panas kat kaki, tuan menjerit kan, pokok ni tak ada mulut je. Kalau pokok ada mulut, tuan tolong, kata. Kan? Kalau dia ada mulut, senang kita bekerja tuan-tuan. Oh air panas, okey sorry. Bagi air sejuk kan. Ini mulut pun tak ada, tiba-tiba simptom je. Kan? Macam mana? Sebab tu sekarang ni banyak ya penggunaan sistem IoT. Tuan-tuan nampak? Kan teknologi IoT betul tak? Dalam penanaman. Dia ada sensor. Dia tunjuk, okey, pH down, dia bagi notification kat kita. pH down, buat adjust, cuba balik pH. Kita cepat-cepat buat. Betul? Dulu mana ada, kita pakai tool, rasa-rasa nak check, baru jumpa masalah. Sekarang tak ada dah. Dalam pertanian dah maju dah tuan-tuan. Ya, sekarang tanam, dia bagi terus notification. Baja kurang, notification. pH down, notification apa tadi? Suhu air panas. Kita dah tahu dah, oh suhu air panas, oksigen tak ada, aqua problem. Ada relate kan benda tu kan? Tu sistem apa tu? Maksudnya kena beli alatan khas Itu sistem monitoring. Monitoring. Tak apalah, kita buat kaedah Buat ni. Yang penting saya cakap tadi, tank ni kena simpan dekat tempat yang sejuk. Ya, lepas tu air ni pastikan sentiasa mengalir pun dah mencukupi dah. Ya. Kita ada alatan khas untuk tengok suhu ke? Ada. Ada. Sekejap. Ni. Okey. Apa gunanya? Yang ini kita boleh tanam apa tuan-tuan? Sayur daun. Kalau tuan-tuan nak advance dan tuan-tuan punya sistem, nak pergi kepada sayuran berbuah, herba. Apa lagi? Herba jenis herba apa? Tanaman-tanaman yang akar dia tu semi, dia ada tunjang, ada serabut kan. Ni. Yang ni apa nama dia? Mana nama dia ni? Kalau nak beli dia hydropot. Hydropot ni memang dicipta untuk sistem ni palung ni. Ya, sebab apa nanti kalau tuan-tuan dia kalau tanaman untuk sayuran berbuah, dia ada akar kan. Lepas tu dia nak kena ada media. Macam sayur ni media cukup, pakai span pun cukup dah. Ya. Dia kena masukkan ni, masuk media, masuk pokok kita. Nak tanam cili ke, nak tanam apa? Terung ke, nak tanam kobis ke, boleh. Ya. Kena ada medium. Medium ni tuan-tuan boleh pakai apa? Kokopit pun boleh. Ya. Tuan, ada Haji tanya, dia tanya harga satu tu berapa? Ni. Hydropot dekat kedai RM5. RM5 je. RM5, RM4.5, RM5. Sekejap. Satu cycle. Untuk kapasiti ni berapa liter ni tuan-tuan? 20 liter lah, lebih kurang 20 liter ya. 20 liter ni satu cycle untuk 10 point ni cukup. Ya, tuan-tuan masuk 20 liter, lepas tu pusing lah 20 liter ni. Selamalah satu cycle. Tak payah fikir dah, ya minggu depan nak tambah air ke, tak payah dah. Guna je 20 liter ni untuk satu pusingan. Oh ni 30. 30 liter. Tukar air. Okey, kalau nak neutralize banyak proses yang kita buat. Maksudnya nak guna balik air tu. Dan kalau nak guna air yang tadi kita guna tadi tu, tuan-tuan kena basmi dari segi nutrient dan juga kualiti air tu balik. Tapi nak basmi air ni nutrient tadi cost lah. Ya, hydrogen dioxide ke apa semua benda-benda macam tu kan nak kena guna kan. So kalau kalau buat komersial memang ada proses tu. Ya, air yang dah daripada tangki tadi dia akan keluar, dia akan masuk dalam sistem rawatan and then diguna balik.
Memang. Tapi kalau untuk sistem yang kecil-kecilan ni untuk menjaga kualiti baja tadi tak diperlukan. Maksudnya kita buang, masuk baju baru. Baju baju baru. Berapa kali? Berapa hari? Kalau kita dah tanaman, Top up balik air. tak. Saya baru je lepas cakap tadi. Okey ya. Satu cycle lah, satu pusingan penanaman. Ya tuan? Ya? Ni baju dia tuan. Ada. Baju dia macam nak pancung. Itu nanti topik yang kedua ni nanti. Saya nak settlekan sistem dia dulu. Sistem. Ada masalah daripada sistem? Okey, dah boleh, dah faham. Contoh kita tanam salad. Salad berapa hari tuan? 40 hari salad. 40 hari lepas tu kena tukar air baja. Buang lah buang. Ya. Sayang pula buang 30 liter ni sampai satu cycle penanaman tadi. Tak ada, kalau kita kan ada hidroponik, ada yang biasa. Kalau air tu kita tinggal Guna boleh, tak ada Tapi masalah. nanti dia jadi Mana tak ada pembaziran. Tuan, kalau yang air yang kita buat cycle untuk 40 hari, Okey. katakan 40 hari, air tu dibuang ke atau bagi dengan pupuk lain? Boleh, tak ada masalah. Guna untuk pokok lain pun tak ada masalah. Mungkin kita ada dalam pasuan je. pasal apa. Itu yang saya Tapi kalau guna untuk penanaman baru bukan tak boleh. Ada je orang buat tuan-tuan. Tapi kita kira dari segi kualiti. Nanti takut-takut bila tak cukup tanam kali kedua baja pokok kita jadi kuning. Itu kemungkinan yang tuan-tuan akan hadapi kalau tuan-tuan guna balik baja tadi. okey. Okey ya? Air pipe. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Isu air pipe dengan tidak balas baja. Tuan-tuan ada baca ke? Air pipe ada klorin kan? Klorin. So klorin boleh merosakkan juga. So itu tuan-tuan tak perlu risau. Air pipe kita dia dirawat menggunakan gas klorin. Gas klorin ni sebelum dia sampai ke kita tu dia dah hilang. Kebiasaan klorin ni dia akan berbau. Itu dia tidak apa petunjuk dia. Kecuali bila ada rawatan tu mungkin tuan-tuan kena simpan dia semalaman barulah boleh guna. Contoh kat Selangor ni kan, bila dia announce, okey ada masalah. Biasanya dia akan buat rawatan air. Lepas tu dia akan buat edaran. Masa rawatan tu jangan guna terus. Kalau tak ada masalah, dah berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada masalah, nak guna direct boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, tadi mana tadi soalan? Mana? Ni. Memanglah kalau di sini ada kan akan berumur. Pakai yang hitam Itulah option tadi nak pakai yang apa tubing tadi pun boleh. Nak pakai ni boleh tapi kena cuci lah. Ya. Dia memang akan berlumut. Sebab apa? Air baja dengan cahaya tadi. Okey tuan. Kalau kita pakai tu, lepas tu kita taruh cellophane tape kali. Boleh. Tak ada lumut lah. Ya betul. Selagi cahaya tak boleh masuk dalam ni, mana takkan ada pakai lumut. hitam je. Ya. Tak ada, bukan hitam. Baik macam tu, kita pakai cellophane tape, kita Ah. bungkuskan dia. Oh, bungkuskan dia. Bungkuskan dia. Dia jimat lah. Okey, ada soalan tuan-tuan? Boleh. Ada soalan saya nak kongsi berkenaan dengan sand watering. Saya buat tadi. Macam mana? Okey. Mangkuk ni dia sama saiz ni dia ada dua color. Yang satu warna hitam, satu warna putih. Beza satu warna. Apa beza warna tuan-tuan? Apa efek warna? Hitam dia akan menyerap. Kalau tuan-tuan buka buat secara open planting, kena lihat lah benda-benda macam ni. Kadang-kadang bila panas, ya, kadang-kadang efek akar tu. Ada orang buat penanaman dia direct. Ya, dia direct. So kalau tuan-tuan ada media alas, orang kata beralas, akar tak ada masalah. Pilihlah hitam ataupun putih. Tapi buat masa ni harga saya tak pastilah, harga lebih kurang lah. Harga lebih kurang. Cuma yang ni je beza tadi. Yang ini untuk DFT, yang ini untuk NFT. Ya. Yang ini option untuk kita tanam tanaman yang besar. Ya, tomato ke. Kalau nak tanam sayur-sayuran boleh. Kalau nak tanam sayur-sayuran boleh, tapi jangan tanam satu seed. Ya, kalau yang dalam ni kuantiti benih paling maksimum 2 ke 3 seed saja. Ya, kalau dalam ni tuan-tuan nak tanam contoh macam dalam tu. Tu bayam merah banyak kat dalam tu. Boleh? Boleh buat sekali tak tuan? Maksudnya? Macam kita dalam ni kita tanam pokok lain, yang kecil kita tanam pokok lain. Okey, itu berkenaan dengan baja. Itu nanti saya akan kongsikan berkenaan dengan baja, jenis-jenis tanaman mengikut pembajaan dia, ya. Okey.